Hari ini, mari kita ambil masa untuk berkongsi firman Tuhan dengan khotbah bertajuk Ketaatan dan Tahap Iman. Bagaimanakah kita tahu sama ada kita beriman atau tidak? Dulu, Tuhan mengukur iman umat Israel melalui ketaatan sepanjang 40 tahun kehidupan di padang gurun. Untuk mendedahkan tahap iman seseorang, Tuhan menciptakan alat pengukur yang dipanggil ketaatan. Seberapa kuat imanku, kita sendiri tidak tahu. Namun, kita dapat mengukur kekuatan dan tahap iman seseorang melalui ketaatannya. Saya harap sekarang ialah masa kita merenungi sendiri mengenai firman. Berapa taat hatiku maju kepada Tuhan? Seorang penjual bunga berkata bahawa ada tanaman yang perlu disiram seminggu sekali sahaja. Banyak orang beli kerana ia sangat cantik. Namun, kebanyakan mereka akhirnya membunuh tanaman itu. Tanaman itu hanya perlu disiram seminggu sekali, tetapi mereka menyiram setiap hari. Hal ini sering berlaku terutamanya pada musim panas. Mereka sendiri berasa haus, tetapi mereka anggap bahawa tanaman itu juga haus. Apabila tanaman mati itu diperiksa, kebanyakan akar rebut kerana terlebih siram air. Namun, antara banyak pelanggan, pengganti baru pula menjaga tumbuhan itu dengan baik. Kerana mereka kurang pengalaman dalam kehidupan sosial dan dalam hal untuk menanam pokok. Mereka tidak mengikut cara sendiri. Mereka mengikut seperti arahan penjual bunga. Bila menanam semula atau bila membaja. Pokok bunga itu kononnya hidup di bawah jagaan pengantin baru. Manakala banyak orang pertengahan umur ke atas yang berpengalaman sosial membunuhnya. Walaupun ini hanyalah suatu peristiwa kecil di kedai bunga, kita boleh faham bahawa apabila kita berfikir, aku tahu bagaimana caranya, aku tahu banyak, ini di bawah kawalanku, itulah masa yang paling bahaya. Pada masa itu, kita boleh dikatakan tidak taat. Jika kita kehilangan iman yang mulanya dan berkata, aku tahu semua, hanya kerana sudah lama berada dalam Injil, itu ialah masalah besar. Janganlah kita kehilangan hati dan iman yang kita miliki pada mulanya. Kita semua harus dapat ikut Tuhan ke mana sahaja Dia bimbing sampai akhir. Jika kita berfikir, aku tahu semua tentang gereja, itulah saat yang sangat bahaya. Jadi Alkitab berkata, siapa yang menyangka bahawa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Boleh dikatakan bahawa itulah saat apabila iman kita terhadap sendiri dan iman terhadap Tuhan terbahagi. Itulah saat yang paling kritikal bagi ketaatan. Ketaatan ialah alat pengukur iman. Jadi, lebar dan dalam ketaatan kita harus semakin bertambah apabila kita semakin lama berada dalam kebenaran. Jika tidak, ia akan jadi terbalik. Bukan? Hari ini, mari kita lihat firman Tuhan dalam buku 1 Samuel, bab 15 ayat 22. Bab 15 ayat 22 tertulis, tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya, mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan, sebab pendurhakaan, iaitu ketidaktaatan, adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti. Kita tegil, kerana iman terhadap diri sendiri lebih besar. Apabila orang lebih percaya sendiri daripada firman Tuhan, akhirnya mereka menjadi sombong dan tegil. Bukan?
Kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Tuhan menyamakan dosa kedegilan dengan dosa menyembah berhala. Kalian, apabila kita berkata ketaatan, banyak orang fikir bahawa ia adalah mudah. Ketaatan tidaklah mudah. Ia mengukur tahap iman kita. Aku perlu buat ini juga. Dalam kes Abraham, apakah yang dikatakan Alkitab apabila dia mematuhi apa yang betul-betul susah? Dia dipanggil sebagai nenek moyang iman, bukan? Lihatlah baik-baik tahap ketaatannya kepada Tuhan. Kita dapat memahami sejauh mana imannya kepada Tuhan, bukan? Seperti ini, ketaatan menunjukkan tahap iman seseorang. Mentaati Tuhan ialah standard untuk menilai iman kita. Jadi buku 1 Samuel bab 15 tertulis, sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan, maksudnya mendengar firman Tuhan, lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan, iaitu ketidaktaatan, adalah sama seperti dosa bertenung. Dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Kalian semua, Alkitab merekodkan hal-hal malang yang mungkin hilang kedudukan mulia yang diberi oleh Tuhan. Karena kedegilan dan ketidaktaatan terhadap Tuhan. Janganlah kita meremehkan ajaran Alkitab ini. Dalam mata Tuhan, kita harus jadi orang yang sudah banyak dimurnikan dan iman sudah tumbuh banyak. Apabila Tuhan mengukur tahap iman kita, ada masa Dia minta kita beriman seperti Abraham, Nuh, atau Rasul Paulus. Dia tidak selalu minta kita beriman seperti itu. Apabila Tuhan mahu mengukur tahap iman kita, Dia menciptakan sesuatu situasi. Dalam situasi itu, janganlah kita fikirkan sendiri, tetapi fikirkanlah Tuhan terlebih dahulu. Kedegilan di sini bermaksud keras kepala. Kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Bolehkah kita pergi ke syurga jika kita menyembah berhala? Namun, jika kita berfikir terlebih dahulu, Tuhan mungkin akan mengampunkan aku untuk ini. Mungkin Dia faham. Itu ialah fikiran sendiri. Saul juga. Dia ada iman yang hebat sehingga Tuhan menjadikannya Raja Israel yang pertama. Namun, iman yang pada mulanya itu tidak diteruskan. Apabila Tuhan mengukur dan menilainya dengan ini dan itu, tahap imannya terbalik. Ketika dia berada di persimpangan antara kehendak Tuhan dan kehendak makhluk yang lain, ada sebab Tuhan suruh Saul memusnahkan orang Amalek dan binatang mereka. Namun, orang lain berkata, bukankah lebih baik biar semua domba serta kambing gemuk dan sihat hidup untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan? Alasannya sangat masuk akal. Namun, apabila Tuhan melihat hati Saul, hatinya tiada sedikit iman pun terhadap Tuhan. Tahap imannya adalah kosong. Samuel sangat suka Saul. Mereka cukup rapat untuk saling bertukar perasaan. Namun, Samuel berasa sedih mengenai sikap Saul terhadap Tuhan. Jadi dia bertanya, adakah Tuhan lebih suka lemak domba jantan daripada ketaatan? Apabila semakin banyak ahli Sion beriman kepada Tuhan, dunia yang injil sudah selesai pun akan tiba. Jika tidak, kita akan berpikir, adakah ini betul-betul akan jadi kenyataan? Berapa lama lagi untuk Injil diselesaikan?
kita akan berasa risau dan takut. Kalian, siapakah yang bekerja? Apabila Tuhan berkata, buatlah ini, kita hanya perlu ikut. Dalam buku Wahyu bab 14, Rasul Yohanes melihat orang kudus ditebus dari bumi dalam Wahyu. Kemana sahaja dia bimbing, mereka berkata, amin. Dan bukannya, no. Jika Tuhan memutuskan sesuatu, mereka menjawab, yes. Kita tidak boleh menjawab, no. Di depan siapa? Di depan Tuhan. Bolehkah kita hanya berkata, yes, daripada no, dengan bibir? Hati kita juga harus menjawab, yes. Kita harus ingat bahwa apa yang Tuhan lihat adalah hati, bukan bibir. Dari hati kita harus berkata, jika engkau belok ke kanan, aku akan ikut. Jika engkau belok ke kiri, aku juga akan ikut. Mengapa? Tuhan yang membimbing kita memberitahukan apa dari mulanya. Mari kita lihat buku Yesaya bab 46 ayat 10. Bab 46 ayat 10 tertulis, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian, dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana. Ia berkata, keputusanku akan sampai, dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Tuhan memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian. Bagaimanakah dengan hal yang belum datang? Dia akan melaksanakannya. Jika kita mengikut Tuhan, kita akan melihat hasil penyelesaian. Jika tidak, kita pasti tidak akan melihat penyelesaiannya. Jadi, nenek moyang iman dan orang bijak selalu letak iman mereka pada Tuhan. Apabila orang ada iman yang sempurna untuk memandang Tuhan, membaca fikirannya, dan mentaati kehendaknya, mereka akan dilahirkan untuk mengikut anak domba kemana saja dia pergi. Bukan? Maka iman itu adalah mutlak. Karena Tuhan membimbing mereka. Dalam Tuhan, kita tidak boleh menjawab no terhadap perintahnya. Karena apa yang diputuskan olehnya sentiasa ialah jalan kesempurnaan, kejayaan, kerajaan syurga, dan keselamatan. Tuhan melihat dan mengetahui semua dari awal hingga akhir. Mari kita lihat bagaimana Tuhan meringkaskan pikiran kita. Buku Yesaya bab 55 ayat 8. Tuhan berfirman, pikiranku bukan seperti pikiran kamu. Pikiran Tuhan berbeza dengan pikiran kita. Dan jalanku, bagaimana? Bukan seperti jalan kamu. Mari kita lihat ayat 9. Betapa bezanya pikiran Tuhan dengan pikiran kita. Setinggi langit dari bumi. Setinggi itulah jalanku daripada jalanmu. Dan pikiranku daripada pikiranmu. Kita hanya memikirkan hal-hal di bumi ini. Namun, Tuhan sudah pun meneruskan dengan memikirkan syurga dan seluruh alam semesta. Dalam kisah Saul, masalahnya bukan kerana dia menyelamatkan atau memusnahkan domba atau kambing. Tuhan melihat hatinya. Tuhan melihat dan memastikan sama ada dia dapat menjalankan tugasnya atau tidak. Akibatnya, semua kemuliaan dan kuasa yang diberikan oleh Tuhan kepada Saul dipindah kepada Daud. Semua ini ditunjukkan oleh Tuhan sebagai ajaran pada hari ini. Kita mungkin berpikir, ini ialah perkara yang remeh, atau perkara seperti ini tidak penting. Semua firman Tuhan adalah berharga dan penting bagi kita. Semua firman yang diberikan untuk roh dan keselamatan kita, bukan?
Dia mengajar kita bagaimana mengelakkan bencana, menerima kehidupan kekal dan berkat. Tetapi dunia tidak mematuhi firman-Nya. Orang tidak patuh. Jadi mereka menurutkan hati dalam ibadah hari Ahad daripada hari Sabat. Mereka suka Christmas dan benda-benda palsu daripada Paskah, bukan? Dari sudut pandangan luaran, itu ialah ketidaktaatan. Dari sudut pandangan dalaman, kita harus sentiasa memperhatikan sendiri untuk mentaati kebenaran. Adakah imanku semakin pudar? Adakah imanku tumbuh setiap hari melalui rahmat Tuhan? Jika iman Anda tumbuh, Anda harus jadi orang yang mematuhi firman Tuhan dengan baik. Apabila kita dapat membuang bahagian harta yang kita anggap paling berharga dan bernilai di bumi ini ke dalam sungai, seperti Abraham dan Nuh, iman kita akan menjadi lengkap. Apabila kita beriman seperti itu, pekerjaan Injil Tuhan yang menakjubkan akan berlaku. Mari kita lihat buku Hakim-Hakim bab 7 ayat 1. Adapun Yerubbaal, itulah Gideon, bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utaranya, dekat Bukit More, di lembah. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat. Tuhan berkata, terlalu banyak. Sebenarnya tidak. Bilangan musuh ialah 135,000, manakala bilangan askar Israel ialah 32,000. Apabila kita membandingkan bilangan musuh dan askar Israel secara fizikal, bilangan askar Israel adalah jauh lebih kecil. Namun, mereka terlalu banyak bagi dia. Mari lihat ayat 2 sekali lagi. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu, daripada yang ku hendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegang-megahkan diri terhadap aku, sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Maksudnya, jika mereka menang, mereka akan memegahkan diri. Kita hebat. Bukan Tuhan yang bantu kita. Ayat 3. Maka sekarang, serukanlah kepada rakyat itu. Demikian. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang, enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22,000 orang dari rakyat itu, dan tinggallah 10,000 orang. Ada sejumlah 32,000 orang askar. Namun, 22,000 orang takut dan gentar. Mereka mengambil bahagian dengan berat hati, hanya kerana mereka ialah askar. Dalam mata Tuhan, mereka tidak layak. Tuhan berkata, biar mereka semua pulang. Perang ini tidak dimenangi kerana ada banyak orang. Jadi, 22,000 orang pergi. Mereka ialah jenis orang apa? Orang yang gentar dan takut. Ketakutan ialah fenomena. Apabila kita tiada iman terhadap siapa, fenomena ketakutan akan muncul apabila kita tidak percaya Tuhan. Tuhan sudah berjanji sejak penciptaan dunia. Aku akan sentiasa menyertai kamu. Meskipun begitu, 22,000 orang gentar dan takut. Jadi Tuhan biar mereka semua disuruh pulang. Kita lihat ayat 4. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat. Suruhlah mereka turun minum air. Maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Dia menguji iman mereka sekali lagi. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang tidak akan pergi. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Antara 10,000 orang yang tinggal, 9,700 orang berlutut untuk minum air. Tuhan bahkan melihat butiran yang terkecil dan berkata,
Siapa yang akhirnya melutut harus disingkirkan. Tuhan memilih 300 orang yang beriman mutlak dan tidak melutut dalam apa jua situasi. Kalian, bilangan musuh adalah 135.000 orang. Situasi mereka tidak baik. Namun, Tuhan tetap mengurangkan bilangan mereka. Akhirnya, 300 orang melawan 135.000 musuh. Betul-betul tidak masuk akal. Sudah pun susah untuk mengalahkan musuh dengan 32.000 orang. Namun, Tuhan suruh mereka lawan musuh yang sejumlah 135.000 orang dengan 300 orang. Tambahan pula, musuh ada senjata dan keadaan yang baik. Tidak masuk akal untuk melawan mereka seperti itu. Bukan? Perang itu tidak dapat dimenangi dengan kuasa manusia. Mengapakah pikiran Tuhan tidak seperti pikiran kita? Dan jalannya lebih tinggi daripada jalan kita? Mengapakah kita harus taat dan ikut secara mutlak? Jika tersilap, semua 300 orang akhirnya mungkin boleh terbunuh. Namun, Tuhan memilih jalan ini. Dia sudah menentukan kemenangan mereka melalui proses ini lebih awal. Dalam proses itu, Dia menyingkirkan orang yang takut. Dan orang yang tidak takut tetapi akhirnya pun melutut. Tuhan memberi Israel kemenangan dengan 300 orang yang dapat mengambil jalan iman. Tak hanya memandang dia sampai akhir. Pikiranku bukan seperti pikiranmu. Jalanku lebih tinggi daripada jalanmu. Jadi, bagaimanakah kita tidak mematuhi kehendak Tuhan? Teruskan dengan ayat 7. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi, masing-masing ke tempat kediamannya. Dari rakyat itu mereka mengambil bekal dan sangkakala. Demikianlah seluruh orang Israel disuruhnya pergi, masing-masing ke kemahnya. Tetapi ke-300 orang itu ditahannya. Adapun perkemahan orang Midian ada di bawahnya, di lembah. Pada malam itu berfirmanlah Tuhan kepadanya, bangunlah, turunlah menyerbu perkemahan itu, sebab telah kuserahkan itu ke dalam tanganmu. Tetapi jika engkau takut untuk turun menyerbu, turunlah bersama dengan Pura, bujangmu, ke perkemahan itu, maka kau dengarlah apa yang mereka katakan. Apabila dia pergi ke perkemahan, dia mendengar seseorang menceritakan mimpinya antara penjaga. Sekeping roti bali menggolek masuk ke perkemahan orang Midian, lalu melanggar, menggerbalikkan, dan meranapkan kemah itu. Ayat 15. Segera sesudah Gideon mendengar mimpi itu, diceritakan dengan maknanya. Sujudlah ia menyembah, kemudian pulanglah ia ke perkemahan orang Israel. Lalu berkata, bangunlah, sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tanganmu. Sesudah itu dibaginya lah ke-300 orang itu dalam 3 pasukan. Dan ke tangan mereka semuanya diberikannya sangkakala dan buyung kosong dengan sulut di dalam buyung itu. Dan berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah aku dan lakukanlah seperti yang kulakukan. Maka apabila aku sampai ke ujung perkemahan itu, haruslah kamu lakukan seperti yang kulakukan. Apabila aku dan semua orang yang bersama dengan aku meniup sangkakala, maka haruslah kamu juga meniup sangkakala sekeliling seluruh perkemahan itu dan berseru, demi Tuhan dan demi Gideon. Ayat 19. Lalu Gideon dan ke-100 orang yang bersama-sama dengan dia sampai ke ujung perkemahan itu. Pada waktu permulaan giliran jaga tengah malam, ketika penjaga-penjaga baru saja ditempatkan. Lalu mereka meniup sangkakala sambil memecahkan buyung di tangan mereka. Demikianlah ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup, serta berseru, pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Sementara itu tinggallah mereka berdiri, masing-masing di tempatnya, sekeliling perkemahan itu. Tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Sedang ke-300 orang itu meniup sangkakala. Maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Lalu larilah tentara itu sampai ke Bet-sita, ke arah Zelera, sampai ke pinggir Abel Mehola, dekat Tabat. Kemudian dikerahkanlah orang-orang Israel dari suku Naftali dan dari suku Asher dan dari segenap suku Manase. Lalu mereka mengerja orang Midian itu. Akhirnya, Tuhan memberi mereka kemenangan besar. Mari kita lihat bab 8 ayat 10.
Sementara itu, Zeba dan Salmuna ada di Karkor bersama-sama dengan tentera mereka. Kira-kira 15,000 orang banyaknya, yakni semua orang yang masih tinggal hidup dari seluruh tentera orang-orang dari sebelah timur. Banyaknya yang tewas ada 120,000 orang yang bersenjatakan pedang. 300 orang itu mengalahkan 135,000 orang musuh. Inilah strategi Tuhan. Sesiapapun, walaupun Anda tanya 100 orang, semua akan fikir, ini hampir adalah mustahil. Namun, jika kita tambah satu message, Tuhan menyertai kita, maka 300 orang boleh menjadi tentera yang besar, seramai 300,000 atau bahkan 3 juta. Sebab itulah, kita harus ikut Tuhan dengan taat kemana saja Dia bimbing. Tuhan sudah pun melihat akhir dari mulanya dan membimbing kita untuk mengambil jalan itu. Kalau begitu, adakah sebab kita harus mengingkari firman Tuhan? Gideon boleh berkata, oh tidak, 32,000 orang pun tidak cukup. Saya perlu lebih daripada 70,000 orang lagi. Daripada sebegitu, dia mengurangkan bilangan askar seperti perintah Tuhan. Jadi, dia dapat menang dan menyadari bahawa Tuhan memilih jalan seperti itu adalah untuk memberi dia kemenangan akhirnya. Kini, Tuhan juga selalu memberi kita firman agar memberi kita kemenangan rohani dan mengajar kita jalan untuk menerima kehidupan kekal. Tuhan memberitahu kita jalan keselamatan dan jalan kehidupan kekal. Tetapi banyak orang tidak ikut. Kenapa? Ini kerana fikiran mereka lebih tinggi. Mereka anggap bahawa ia tidak sepatutnya seperti firman Tuhan. Kita harus tahu bahawa jika fikiran seseorang sentiasa lebih tinggi daripada firman Tuhan, nilai imannya adalah rendah seperti Saul. Ketaatan ialah ukuran iman, dan ia menunjukkan sekuat mana iman kita. Apabila kita tidak kehilangan iman dan dilantik seperti 300 pahlawan Gideon, Tuhan akan melengkapkan penginjilan kepada 8 bilion orang di dunia dengan bilangan yang kecil. Kita harus menginjil dengan iman seperti ini. Jika Anda berfikir, aduhai, kita masih serba kekurangan, lihatlah pahlawan Gideon. Adakah mereka ada sesuatu yang hebat? Memegang obor di tangan kiri dan trompet di tangan kanan. Mereka memecahkan buyung yang menyembunyikan obor serta menjerit, pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Adakah mereka bersenjata? Namun, itu sudah cukup bagi Tuhan. Hari ini, kita dapat melihat mengapa ketaatan adalah lebih baik daripada korban sembelihan melalui sejarah Gideon. Walaupun gereja Tuhan dibimbing oleh Tuhan, sesetengah ahli tidak memahami atau menyadari bahawa gereja dipimpin oleh Tuhan. Jadi, mereka menghadapi pelbagai kesukaran apabila mereka cuba menyelesaikan segala sesuatu dengan usaha dan fikiran sendiri. Pemilik gereja ini ialah Tuhan. Bukankah Dia juga pemilik roh kita? Kalau begitu, apakah yang harus kita buat menurut rancangan dan arahan Tuhan sebagai pekerja di rumah Tuhan? Menyesuaikan diri dan ikut. Katakan seorang pekerja sambilan berkata kepada pemilik kedai, janganlah mengusahakan kedai seperti itu. Ikutlah caraku. Adakah mana-mana pekerja sambilan sebegitu? Jika dia membuat apa yang disuruh oleh pemilik dengan baik, kedai itu akan beruntung. Kerana pemilik tahu cara yang terbaik daripada sesiapa pun. Pemilik gereja kita ialah Tuhan. Apabila Tuhan suruh kurangkan, kita harus kurangkan. Apabila Dia suruh tambah, kita harus tambah. Sekali lagi, tolonglah ikut jalan Tuhan sehingga akhir. Semoga tahun ini menjadi tahun yang baik. Apabila kita dapat melihat penyelesaian penginjilan dunia. Sekian, terima kasih.